Baik, kita boleh mulakan surah Hud mulai daripada ayat 29. Surah Hud mulai daripada ayat 29. Okey, kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku. La as'alukum, tidak aku minta kepada kamu. Tidak aku minta kepada kamu alaihi atasnya malan akan harta. In ajriya, tiada upahku. In di sini dengan makna tiada bila diselangi oleh illa. Ya, kalau tak ada illa tu in dengan makna jika. Ya. Bila diselangi oleh illa dia jadi nafi dengan makna tiada. Ajriya, upahku. Illa melainkan alallahi, atas Allah. Wama, dan tiada ana, aku, bitoridi, yang akan menghalau, allazina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, mulaku, orang-orang yang akan menemui Rabbihim, Tuhan mereka. Walakinni, dan akan tetapi aku, arakum, aku lihat akan kamu, kaum, tajhalun, kamu bodoh. Mereka tidak mengetahui. Baik, ya, kita simak semula. Ayat ini adalah berkaitan dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kita tahu Nabi Nuh menghadapi kaum sama dengan seperti Nabi menghadapi kaum musyrikin. Nabi Nuh juga menghadapi kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah daripada Bani Rashib. Dan seorang raja namanya Rashib. Jadi ya, keturunan ini ya, dan kaum ini telah menyembah berhala. Sebab itu Allah telah mengutuskan Nabi Nuh untuk memberitahu kepada mereka tentang ya, azab Allah Ta'ala, supaya mereka takut kepada azab Allah Ta'ala, mengajak mereka bertuhankan Allah, mengajak mereka mengesahkan Allah. Tapi mereka memandang rendah, begitu rendah terhadap Nabi Nuh, dengan kata-kata pembesar mereka. Alah, kau ni sama dengan kami, manusia juga. Ya. Kami lihat yang mengikut kau ni bukanlah orang cerdik pandai pun, semua orang yang singkat fikiran. Jadi apa lebihnya kamu dengan kami? Ya, macam mana kami nak ikut kamu? Tak ada bezanya pun. Ya. Jadi macam itulah mereka menghinakan Nabi Nuh. Ya. Dan ya, memperkecilkan dakwah Nabi Nuh. Jadi
Diterangkan dalam ayat ni. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Dan wahai kaumku, tidak aku minta kepada kamu atasnya upah. Nabi Nuh tidak minta upah daripada mereka. Kalau memang Nabi Nuh minta upah daripada mereka, bolehlah mereka mengarahkan Nabi Nuh itu dan ini. Nabi Nuh tidak nak minta budi daripada mereka. Melainkan Nabi Nuh nak memberitahu tentang risalah Allah ini. Dan Nabi Nuh melanjutkan, in ajriya ila Allah. Tiada upahku melainkan atas Allah. Aku hanya mengharapkan upah daripada Allah. Dan orang-orang musyrik atau pembesar-pembesar Nabi Nuh tergolong daripada orang yang kafir. Mereka menyuruh pengikut-pengikut Nabi Nuh atau halau pengikut-pengikut Nabi Nuh. Kalau dia nak cakap pun, dia suruh halau pengikut-pengikut Nabi Nuh. Dia tak suka orang-orang bawahan, orang-orang yang singkat fikiran itu ada bersama dengan mereka. Kata Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan tiada aku yang akan menghalau akan orang-orang yang telah beriman mereka. Aku tak akan halau mereka. Jadi itulah sikap Nabi Nuh. Dia tidak mengharapkan keimanan daripada pembesar-pembesar yang kafir. Tapi yang sudah beriman, Nabi Nuh tetap lindungi mereka. Innahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya mereka orang-orang yang akan menemui Tuhan mereka. Mereka lah orang yang tahu nak bertemu Tuhan. Walakinni arakum qauman tajhalun. Dan akan tapi aku lihat akan kamu kaum tajhalun, kamu bodoh. Atau bahasa lembutnya, kamu sendiri aku lihat yang tak tahu. Macam itulah. Kalau kita katakan kamu je yang bodoh, macam bahasa tu kasar, tapi nak menunjukkan dia tidak berilmu. Jadi bahasa tu boleh kita fahamkan begitu, iaitu aku lihat kamu saja yang tak tahu atau kamu tak mengetahui. Baik, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 30. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku. Man, siapakah? Yan suruni, ia menolong akan daku. Ia menolong akan daku. Biasa kalau fi'il, fi'il nak disambung kepada aku, akan, untuk maf'ul, akan. Dia kena letak nun wiqayah nama dia. Nun wiqayah tu nun memelihara, makna wiqayah tu memelihara. Jadi memelihara ya tu. Jadi dia letakkan ya. Ya dimulakan dengan nun wiqayah. Dia tak boleh yansuri terus ya saja, tak boleh. Kepada fi'il tak boleh. Dia mesti kena letak nun wiqayah. Kalau isim boleh isim. Kalau contohnya kitab, kitabi, dia terus letak ya boleh. Kitabi, kitabku, baiti, rumahku, jannati, surgaku. Boleh macam tu. Tapi kalau fi'il kena letak nun wiqayah. Yan suruni, yan suruni. Macam tu. Dia tak boleh yan suri, tu tak boleh. Dia kena letak nun. Nun ni namanya nun wiqayah. Siapakah yang suruni, yang menolong akan daku? Minallahi, daripada Allah. In, jika tarattuhu, aku halau akan mereka. Afala, maka apakah tidak? Tazakkarun, kamu ambil ingatan.
semak semula. Wahai qaumi, dan wahai kaumku, man yansuruni minallahi in taratuhu, dan wahai kaumku, siapakah ia menolong akan aku daripada Allah? Mana siapa yang boleh menolong jika Allah menurunkan azab kepadaku? In taratuhu, jika aku halau mereka. Dengan perbuatanku menghalau mereka. Ya, siapa yang boleh tolong aku kalau Allah nak azab aku? Afala tazakkarun. Maka apakah tidak kamu ambil ingatan? Nabi sendiri bermasa muka dengan seorang buta. Itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya. Nabi ini ya nak nak menjaga hati pembesar-pembesar Quraisy yang datang. Ya. Ummi Maktum pada masa itu seorang yang buta. Ya. Mengganggu, seolah-olah macam mengganggu Nabi. Bertanya itu, bertanya ini. Ya, Nabi bermasa muka kepadanya. Itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, telah bermasa muka ia dan telah berpaling ia. Ya, apabila datang seorang yang buta. Allah tegur. Ya. Ini apalagi ya dengan cerita Nabi Nuh. Lebih kurang macam itulah. Nabi Nuh tidak akan halau orang yang sudah beriman. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat 31. Wala akulu, wala dan tidak. Akulu, aku katakan. Lakum, bagi kamu. Indi, di sisiku. Khazainu, ada perbendaraan. Khazainu ni jamak daripada khazanah. Kita pun dah menyebut banyak juga dekat kita punya percakapan yang mengambil daripada bahasa Arab, ya, macam khazanah, ya. Itu daripada kalimah Arab, ya. Tinggal lagi kita, bahasa kita tak ada istilah macam Arab, dia punya jamak dia. Kalau khazanah, dua kalilah khazanah, ya. Kalau menunjukkan jamak. Tapi bahasa Arab, ya, khazanah menunjukkan satu. Kalau jamaknya tak bunyi khazanah, tapi khazain, ya. Khazain, khazanah. Allahi Allah. Wala dan tidak. A'lamu, aku mengetahui. Al-ghaibah, akan yang gaib. Wala dan tidak. Aqulu, aku katakan. Ini sesungguhnya aku. Malakun, seorang malaikat. Wala dan tidak. Macam perkataan malakun tu, dia makna malaikat, ya. Yang kita sebut malaikah tu, malaikat, itu sebenarnya perkataan tu dah jamak. Kalau satu saja ini malakun, ya. Malak itu maknanya seorang, jamaknya malaikah, ya. Tapi kita akan sebut malak, siapa tak kenal orang, ya. Jadi kalau sebut malaikat, orang kenal, ya. Seorang malaikat, ya. Kemudian wala aqulu, dan tidak aku katakan. Lillazina, bagi orang-orang yang tasdari, ia hina. Tasdari, ia hina. A'yunuhum, oleh pandangan-pandangan kamu.
lan sekali-kali tidak akan yu'tiyahum, ia berikan akan mereka Allahu oleh Allah khairan akan kebaikan. Allahu Allah a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang fi anfusihim dalam diri-diri mereka. Ini sesungguhnya aku, nanti bahwasanya aku, sebab ada lam depan. Bahwasanya aku, izan, di waktu itu, lamina sungguh daripada az-zalimin, orang-orang yang zalim. Lam tu dikatakan lam takkid, takkid menguatkan perkataan inna yang pada inni tu ya. Ada ya tu nak menunjukkan aku. Kalau tak ada ya tu dia inna ya. Jadi lam tu lam takkid. Sebab itu kita terjemahkan lam tu sungguh. Semak semula. Nabi Nuh melanjutkan kata-katanya kepada pembesar-pembesar kaumnya. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan tidak aku katakan bagi kamu di sisiku ada perbendaharaan Allah. Aku tak mengaku yang aku tahu perbendaharaan Allah Ta'ala. Bila masa turun hujan, bila masa kemarau, bila masa itu, masa ini. Jadi Nabi Nuh mengatakan apa yang dikatakan dalam ayat ini ialah dia adalah manusia seperti mereka juga. Hanya bezanya Nabi Nuh itu mendapat wahyu daripada Allah. Kalau Nabi Nuh tahu khazanah Allah, mana kekayaan mana berada, dia dah kaya raya lah. Rumah mungkin daripada emas atau daripada perak dibuat. Tapi Nabi Nuh mengaku, aku tak mengatakan pun yang aku ada di sisiku pembenaran Allah. Wala alamul ghaibah, dan tidak aku mengetahui akan yang ghaib. Seorang Rasul sendiri mengatakan tidak tahu perkara gaib. Yang kita ni manusia biasa, aku tahu perkara-perkara yang gaib. Jadi jangan kita dibohongi oleh kerja-kerja syaitan ini yang menipu agama. Kemudian wala aku lu ini malak, dan tidak aku katakan sungguh aku ni seorang malaikat. Malaikat dalam masa itu mereka juga masih percaya adanya makhluk yang namanya malaikat. Sebab itu Nabi Nuh juga boleh menyebut perkataan malaikat tidak asing bagi mereka. Jadi Nabi Nuh ni manusia seperti mereka, bukan malaikat yang mempunyai perasaan. Manusia yang mempunyai perasaan macam mana manusia lain. Sakit, pening dan sebagainya. Seperti manusia lain. Nabi Nuh bukan malaikat. Betul dia bercakap macam tu. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunuhum la yutiyahumullahu khairan. Dan tidak aku katakan bagi orang-orang yang ia hina oleh pandangan-pandangan kamu, sekali-kali tidak akan ia berikan akan mereka oleh Allah akan kebaikan. Dan itu bahasa dia. Maknanya Nabi Nuh mengatakan orang-orang yang kau pandang hina tu, tak semestinya Allah tak memberikan kebaikan kepada mereka.
Jadi Nabi Nuh ya lindungi ya orang-orang yang beriman itu. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih mengetahui dengan apa yang di dalam diri-diri kamu. Dalam diri itu yang dimaksudkan ialah qulub, yaitu hati. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Inni izan la minaz zalimin. Bahwasanya aku di waktu itu, kalau aku mengatakan demikian, sudah tentulah aku tergolong la minaz zalimin, sungguh daripada orang-orang yang zalim. Kalau Nabi Nuh menghalau orang-orang yang beriman, Nabi Nuh mengaku dia tahu pembenaran Allah, tahu yang gaib, dia juga adalah ciri-ciri seorang malaikat, ataupun seorang malaikat, sudah tentulah kalau Nabi Nuh berkata demikian, dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Baik, kita sama lagi ayat 32. Qalu, telah berkata mereka, Ya Nuh, wahai Nuh, qad, sesungguhnya, jadal taha, telah berbantah engkau kepada kami. Fa'aksarta, maka telah banyak engkau, jidalana, membantah kami. Fa'atina, maka datangkanlah oleh engkau akan kami. Datangkanlah oleh engkau kepada kami. Maka datangkanlah oleh engkau kepada kami. Bima, dengan apa yang ta'iduna, engkau janjikan kepada kami. In kunta, jika adalah engkau, minas shadiqin, daripada orang-orang yang benar. Isim fa'il ni, kalau dia punya bentuk tak ada mim awalnya, macam contoh ayat yang kita baca ni, shadiqin, sebelumnya zalimin. Kalau kita jumpa isim fa'il bentuk macam ni, artinya dia berasal daripada 3 huruf. Sebab kalau lebih daripada 3 huruf, isim fa'il dia gunakan mim. Dia tidak gunakan baris panjang. Jadi kalau kita jumpa perkataan shadiqin, ini isim fa'il. Zalimin, isim fa'il, tapi jamak lah. Dia jamak. Jadi, asalnya daripada 3 huruf. Itu nak tahu beza dia. Baik, semak semula. Qalu, telah berkata mereka. Mereka ni malaun tu lah, pembesar-pembesar kafir Nabi Nuh masa tu. Ya Nuh, wahai Nuh, qad jadal tanah. Qad jadal tanah, sungguh telah berbantah engkau, telah membantah engkau akan kami. Fa'aksarta jidalana, maka telah banyak engkau membantah kami. Fa'atina bima ta'iduna, maka datangkanlah oleh engkau kepada kami dengan apa yang engkau janjikan kepada kami. In kunta minas shadiqin, jika adalah engkau daripada orang yang benar. Maknanya seolah-olah Nabi Nuh, apa yang dikata oleh pembesar tu, Nabi Nuh jawab, kononnya itu perbantahan buat mereka. Jadi mereka dah gibap dengan Nuh ni, dia kata, kalau macam tu, datangkan je lah Nuh yang dijanjikan kepada kami, iaitu azab tu yang Tuhan kau janjikan tu, datangkanlah kepada kami jika engkau benar. Tak payahlah nak tangguh-tangguh. Macam itulah kehendak kaumnya kepada Nabi Nuh. Dia dah gibap dengan Nabi Nuh. Dan tak nak dengar apa yang
disarankan oleh Nabi Nuh untuk mentauhidkan Allah jauh sekali. Ya. Jadi dia nak suruh datangkan azab yang dijanjikan tu. Kalau Nuh benar. Baik, sama lagi. Qala telah berkata ia, ayat yang ke-33 ya. Qala telah berkata ia, innama, sesungguhnya tidak lain. Ya'tikum, ia datang kepada kamu, ia datangkan kepada kamu. Bihi dengannya. Allahu oleh Allah. In jika sya'a telah berkendak ia. Wa ma antum dan tiada kamu bimu'jizin, orang-orang yang dapat melemahkan. Ayat 34. Wala yanfa'ukum, wala dan tidak, yanfa'ukum, ia bermanfaat kepada kamu. Tidak ia bermanfaat kepada kamu. Nushi oleh, tidak ia bermanfaat kepada kamu nushi oleh nasihatku. Nasihat tu isim. Jadi bila nak sambung dengan dhamir mutakallim, ya, dia terus letak ya, ialah nushi macam ni. Ya. Kalau fi'il tadi ada nun wiqayah. Ya. Kalau isim dia tak payah kepada nun wiqayah, dia terus saja letak ya. Ya mutakallim. Ya mutakallim yang menunjukkan ya diri. Ya. Diri yang berkata. Nasihatku. In jika aradtu telah berkendak aku an bahawa ansoha aku menasihatkan lakum bagi kamu ingkana jika adalah ia Allahu Allah yuridu ia berkendak an bahawa yughwiyakum ia menyesatkan akan kamu wa rabbukum dia Tuhan kamu wa ilaihi dan kepadanya turja'un kamu dikembalikan. Jadi akhir ayat ni dengan perkataan turja'un ada waw nun, bukan artinya dia isim fa'il. Tengok pangkalnya ada ta. Jadi bila awalnya ta atau ya, itu artinya mudhari'. Ya, mudhari' ni disebut mudhari' majhul. Tandanya domah dengan fathah turja. Baris depan dengan baris atas turja. Sebab itu makna tambahan di. Ya, kamu dikembalikan. Ya. Kalau pangkalnya mim, tu senang nak kenal, iaitu isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ya. Tengok isim fa'il ke isim maf'ul. Tapi kalau awalnya ta atau ya, itu maknanya mudhari'. Ya. Walaupun depannya nun. Waw nun tu untuk menunjukkan jamak. Ramai. Ya. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-33. Qala telah berkata ia. Innama ya'tikum bihillah. Telah berkata ia Nabi Nuh. Jawab. Sesungguhnya tidak lain. Ia datangkan kepada kamu dengannya oleh Allah. Mana yang boleh datangkan azab itu ialah Allah, bukan aku. Insya'a.
jika telah berkendak ia, jika Allah kendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan tiada kamu orang-orang yang melemahkan. Kedatangan azab itu kamu tidak akan dapat melawannya atau melemahkannya. Atau lain bahasa, kamu tidak akan dapat lari daripadanya. Tu, ya. Bila datang azab itu. Wala yanfa'ukum nushai, dan tidak ia bermanfaat kepada kamu oleh nasihatku. Ya, aku nasihatkan kamu pun tak ada artinya langsung. Tak bermanfaat langsung buat kamu. In aradtu an ansahalakum, jika telah berkendak aku bahawa aku menasihati bagi kamu, tidak ada artinya. In kana Allah yuridu an yughwiyakum, jika adalah Allah, ia berkendak bahawa ia menyesatkan akan kamu. Maknanya kalau Allah dah cop kamu ni tergolong daripada golongan yang sesat, ya, macam mana aku nasihatkan pun tak akan masuk nasihatku, ya. Tak akan diterima nasihatku, sebab Allah sudah meteri hati-hati kamu. Wa rabbukum, dialah Tuhan kamu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ingat, ya, bahawa Allah adalah Tuhan kamu, dan kamu akan kembali kepadanya. Mau ataupun tidak mau, penghujungnya, ya, kita akan kembali. Itu maksudnya. 35 ayat 35 ya. Am ni biasa kalau di awal ayat, ya, dia berupa istifham, soalan, ya, atau apakah. Kalau di awal ayat. Tapi kalau di tengah ayat, am tu atau saja. Hanya di awal ayat saja am ni dia berupa istifham, ya, soalan, iaitu atau apakah, ya, macam tu. Atau apakah yakulun, mereka berkata, iftarahu, telah mengada-adakan ia akannya, telah mengada-adakan ia akannya. Kul, katakanlah oleh engkau, in, jika, iftaraituhu, telah mengada-adakan aku akannya, telah mengada-adakan aku akannya, fa'alayya, maka atasku, ijrami, dosaku, wa ana, dan aku, bariun, yang berlepas diri, mimma, daripada apa yang, tujrimun, kamu berbuat dosa. Ayat 36. Wa uhiya, dan telah diwahyukan ia, ila Nuh, kepada Nuh, annahu, bahawasanya ia, lan, sekali-kali tidak akan, yu'mina, ia beriman, min qaumika, daripada kaum engkau, illa, melainkan, man, orang yang, qad, sungguh, amana, telah beriman ia, wala tabta'is, dan jangan engkau berduka cita.
dan jangan engkau berduka cita bima dengan apa yang kanu adalah mereka yaf'alun mereka perbuat. Ayat 37, wasna dan perbuatlah oleh engkau al-fulka akan bahtera bi'ayunina dengan perhatian kami, wa wahyina dan wahyu kami, wala tukhatibni dan jangan engkau berbicara kepadaku, illazina pada orang-orang yang zalamu telah zalim mereka. Innahum sesungguhnya mereka mughraqun orang-orang yang akan ditenggelamkan. Orang-orang yang akan ditenggelamkan. Tengok ayat akhir mughraqun, itu guna mim. Wa nun itu isim maf'ul pula, isim maf'ul macam nak kenal maf'ul dengan isim fa'il. Kalau mim dia punya perubahan baris. Kalau bunyinya bawah mughrikun itu isim fa'il. Orang-orang yang tenggelam. Mughri. Terus sini mughra depan atas. Itu isim maf'ul namanya. Orang-orang yang akan ditenggelamkan. Ayat sebelumnya yaf'alun itu mudhari. Tujrimun itu mudhari. Walaupun ada wanun tapi awalnya ada ya, awalnya ada ta, itu mudhari. Tapi kalau awalnya mim macam ni mughraqun, itu isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau isim fa'il bunyi bawah mughri, kalau isim maf'ul bunyi atas mughra. Ini isim maf'ul namanya. Sebab itu terjemahan dia ada yang di. Jadi orang-orang yang ditenggelamkan. Maksud ayat ini akan ditenggelamkan. Okey, saya masuk mula daripada ayat 35. Am yakuluna, atau apakah mereka berkata iftarahu, telah mengada-adakan dia akannya. Di sini ayat ni dia bukan menunjukkan kepada Nabi Nuh. Tafsirannya ayat di sini menunjukkan mereka ni orang kafir Mekah menuduh Nabi ni mereka-reka cerita. Dituduh Nabi ni mereka-reka cerita. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, iniftara itu jika telah mengada-adakan aku akannya, fa'alayya ijrami, maka ke atasku dosaku. Kalau aku yang mereka-reka cerita ni, dosalah. Dosaku aku tanggung. Tertanggunglah dosa ke atasku. Wana bari'u mimma tujrimun, dan aku yang berlepas diri daripada apa yang kamu berbuat dosa. Ini ayat ni dia balik kepada Nabi. Kemudian bersambung lagi kepada cerita Nabi Nuh. Wa uhya ila Nuh, dan telah diwahyukan kepada Nuh. Annahu la yu'mina min qaumika, bahawasanya ia sekali-kali tidak akan ia beriman daripada kaum engkau, illa man qad amanah, melainkan orang yang sungguh telah beriman ia. Allah dah maklumkan. Nabi Nuh ni kan lama dengan kaumnya. Bayangkanlah 950 tahun. 500 tahun bersama dengan kaumnya. Tapi kaumnya
ya, tidak mau beriman melainkan yang sedia beriman. Kalau yang beriman diceritakan 80 orang, tak bertambah, itulah orangnya yang beriman. Yang lain-lain, ya, mereka telah, ya, disekat, ya, cucuk oleh pembesar-pembesar mereka supaya jangan percayakan. Kemudian, ya, sambungan fala tabtais, maka jangan kau berduka cita, hai Nuh, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang adalah mereka perbuat. Sedih Nabi Nuh, ya, tapi Allah katakan jangan kau berduka cita. Wasna'il fulka, sejak daripada itu Allah perintahkan suruh buat, dan perbuatlah oleh engkau akan bata sebuah kapal. Bi ayunina, dengan perhatian kami. Ayun ni daripada perhatian ain, mata. Ya, mata. Jadi ayun tu jamak. Jadi oleh kita sesuaikan dengan ayat ni dengan perhatian kami. Wa wahyina, dan wahyu kami. Artinya bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh ni, ia adalah di bawah perhatian Allah dan di bawah perintah Allah, macam mana cara nak buat, berapa tingkat nak buat. Ya, semua itu berdasarkan kepada wahyu Allah. Wala tuhatibni, dan jangan kau berbicara kepadaku fil ladzina zalamu, pada orang-orang yang telah zalim mereka. Yang kafir, baik anaknya ke, kau jangan layan lagi dah. Jangan mengadu kepadaku atau berbicara kepadaku tentang si kafir-kafir itu lagi. Buat saja. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka orang-orang yang akan ditenggelamkan. Itulah keputusan Allah, bahawa, ya, tunggu masanya mereka akan ditenggelamkan. Buat masa ni, buat saja kapal, ya, yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu dia, ya. Baik, sekadar itu dulu untuk surah Hud. Ya, kita sambung dengan pelajaran yang selanjutnya, iaitu, ya, pelajaran Sorof, ya. Sorof. Hari itu kita dah masuk bilangan berapa hari itu? 23, ya. Bilangan 23 kita hanya nak buat semakan, ya, iaitu tasriful misal. Tasriful misal ni tapi dah masuk bab rubai, ya. Rubai ni maknanya dah masuk 4 huruf lah, ya. Jadi yang dulunya mudha'af, ya. Kemudian kita misal. Nak kenal misal tu maknanya ialah huruf mu'talnya di awal, ya. Jadi daripada bab af'ala, yuf'ilu. Af'ala ni 4 huruf, ya. Contohnya aujaba, ya. Aujaba tu daripada perkataan wajib. Jadi bila 4 huruf jadi mewajibkan, ya. Aujaba, yujibu, ijaban, aujib, la tujib, mujibun, mujabun, ujiba, yujabu. Ya, kemudian kita teruskan dengan tamrin latihan, ya. Tamrin latihan, ya, iaitu perkataannya, ya, aujada, ya, mengadakan daripada waw jim dal wajada, ditambah alif jadi aujada. Macam fa'ala ditambah alif jadi af'ala. Ya. Jadi mu'tal juga ada, rubai juga, ya. Bukan mu'tal tu hanya sulasi saja, mu'tal juga ada yang rubai. Jadi contohnya wajada jadi aujada. Baik, aujada maknanya mengadakan. Okey, kita teruskan dengan tasrif dia. Aujada mudhari'nya yujidu. Masdarnya ijadan. Ini kelebihan 4 huruf, kita tak perlu nak tulis masdar. Masdar ikut rentak yang dibagi. Contoh yang dibagi. Itu kelebihan 4 huruf, ya. Tak perlu kita nak letak macam 3 huruf kita nak letak masdar, dia kalau tak nanti salah, ya. Baik, ya. Aujada yujidu ijadan. Amarnya aujid, macam af'il. Macam tu, af'il. Jadi aujid, ya. Nahinya la tujid. Jadi nahi ni 4 huruf,
dia berbeza dengan nahi 3 huruf. Kalau 3 huruf, dia baris atas. Kalau 4 huruf, tak boleh baris atas. Nak kenal dia 4 ke 3, tengok dia punya baris depan ya. Contohnya kalau 4 huruf, la tu jid. La tu jid. Jadi ada baris depan. Kalau 3 huruf, dia tak boleh baris depan. Itu bezanya. Okey. Isim fa'il. Mujidun. Isim maf'ul. Mujadun. Makan zaman. Mujadun sama. Makan ni nama tempatnya, isim tempat. Zaman ya isim menunjukkan masa. Itu zaman. Sebab itu makan zaman. Tapi alat tak ada ya dalam merubah ini. Kemudian madi majhul. Ujida. Mudhari majhul. Yujadu. Okey, itu makna mengadakan. Nombor 2, auhada. Menyendirikan. Daripada perkataan wahid. Wahid kan satu. Ya. Wahada. Ya. Jadi auhada. Jadi 4 huruf. Auhada. Jadi makna menyendirikan. Pendek kata 4 huruf ni melampau. Maknanya kena buat melampau-lampau. Jadi tambah-tambah ka, tambah me, pangkal. Kalau misal kata makna main, main saja, bermain. Atau bermainan. Macam tu. Dijadikan makna melampau. Baik, sekarang auhada mudhari'nya yuhidu. Masdarnya ihadan. Amar auhid. Nahi la tuhid. Jangan tahu ya, tahu salah. La tuhid sebab dia 4 huruf ya. La tuhid. Isim fa'il muhidun. Isim maf'ul muhadun ya. Makan zaman. Muhadun. Ini madi majhul. Uhida mudhari majhul. Yuhadu ya. Okey. Kemudian kita sambung lagi makna menyebutkan. Auroda. Ya, menyebutkan. Auroda. Mudhari'nya yuridu. Masdarnya irodan. Makan. Isim fa'il. Mana makan? Amar aurid. Nahi la turid. Isim fa'il. Muridun. Isim maf'ul. Itu pertukaran baris ya. Muridun, murodun. Isim fa'il bawah, isim maf'ul atas ya. Kalau makan zaman, isim fa'il makan zaman ni baris sama dengan isim maf'ul ya. Ini memang keliru lah, bagi kita ni keliru. Tapi kalau dalam ayat tu dia tengok ayat. Kalau tak sesuai makna isim fa'il, buatlah dia makan tempat ataupun zaman masa ya. Madi majhul urida mudhari majhul yuradu. Okey, nombor 4, perkataan mewariskan. Aurasa. Daripada perkataan warasa, waris. Aurasa mudhari'nya yurisu. Masdar irosan. Amar auris. Nahi la turis. Isim fa'il murisun. Isim maf'ul murasun. Dia makan zaman.
Murasun sama baris ya. Madi majhul urisa mudhari majhul yurasu. Itu makna mewariskan. Kemudian awsala daripada perkataan wasala. Wasala ya makna menyampai, sampai, dari perkataan sampai jadi menyampaikan. Awsala ni jadi rubai dan makna mesti letak makna yang mutaaddi, iaitu perkataan melampau. Jadi daripada perkataan sampai jadi menyampaikan ya. Okey, awsala mudhari'nya yusilu. Masdarnya isolan. Amar ausil, nahi la tusil. Isim fa'il musilun, isim maf'ul musolun, makan zaman musolun ya. Kemudian madi majhul usila mudhari majhul yusollu. Okey, nombor 6 yang akhir awthaqo, ada baris tertinggal satu tu. Awthaqo ya, maknanya mengingatkan, mengikatkan. Mengikat, ikat. Daripada perkataan ikat jadi mengikatkan ya. Perkataan ikat ya, meneguhkan, kadang makna meneguhkan ya. Awthaqo mudhari'nya yusiku, masdarnya isaqon. Amar ausik, nahi la tusik, isim fa'il musikun, isim maf'ul musakun, makan zaman musakun, madi majhul usiko mudhari majhul yusaku. Itu ya tasrif ya untuk bab misal, dan cuba sebutkan makna mengikut wazan ya, makna mengikut wazan. Contohnya ya, menyampaikan ya. Kalau madi telah menyampaikan ia. Kalau mudhari ia menyampaikan. Kalau masdar penyampaian ya. Bukan ampaian ya, penyampaian ya. Anti ampaian pula ya. Kalau amar sampaikanlah oleh engkau. Kita kena ubah sikit sebab nak menyesuaikan bahasa dia ya, sampaikanlah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau sampaikan. Kalau isim fa'il yang menyampaikan. Isim maf'ul yang disampaikan. Makan tempat menyampaikan. Zaman masa menyampaikan. Madi majhul telah disampaikan ia. Mudhari majhul ia disampaikan. Itulah kaedah untuk meletakkan makna mengikut wazan. Madi ada telah ia, mudhari ada ia. Kalau amar lah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau. Kalau isim fa'il penambahannya yang, isim maf'ul penambahannya yang di. Makan tempat, zaman masa. Kalau madi majhul penambahannya telah di ia. Telah di ia. Kalau mudhari majhul ia di. Baik ya, mumtaz semua ya, insya-Allah kita sambung lagi untuk akan datang sudah hantar ya pada kita punya grup, iaitu tasrif ajwab ya, tasrif ajwab. Masih bab rubai, bahagian yang ketiga lah, iaitu
Ruba ajwab ni maknanya dia punya mutalnya di tengah, ya. Jadi aroda contohnya, aroda yuridu, irodatan. Jadi aroda ni menghendaki ataupun mahu. Itu aroda, ya, telah menghendaki, ya. Jadi tamrin dia ada lebih sikit. Tamrin dia, ya. Ada 7 tamrin. Ada 7 tamrin, ya, yang perlu diselesaikan. Pertama, bentuknya ialah azala, maknanya menghilangkan, ya. Azala. Yang kedua atola. Atola ni daripada tawil, panjang. Ya, atola jadi telah memanjangkan ia. Macam tu, ya. Okey, boleh buatlah, ya, tengok pada contoh yang dibagi itu, insya-Allah. Dan untuk hari ini sekadar ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran tadi, insya-Allah. Ya, saya tutup dulu dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.